Hamas tuntut gencatan senjata secara kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Dunia 10 bersama saya, Muhammad Shah Musa. Hamas menegaskan tidak akan bersetuju dengan pembebasan mana-mana tebusan tanpa pengunduran sepenuhnya tentera Zionis dari Gaza serta kepulangan rakyat Palestin yang kehilangan tempat tinggal ke kediaman mereka di seluruh wilayah itu. Anggota Biro Politik Hamas, Izzat Al-Rish, menyatakan perkara itu menerusi kenyataan. Tegasnya, gencatan senjata secara kekal adalah satu-satunya jaminan untuk melindungi rakyat serta menghentikan pertumpahan darah dan pembunuhan beramai-ramai. Al-Rish turut memberi amaran Israel hanya mahukan perjanjian gencatan senjata sementara untuk membebaskan tahanannya dan kemudian menyambung kembali perang dan genosid. Pada Sabtu, Hamas memaklumkan telah mengemukakan maklum balas kepada Mesir dan Qatar mengenai cadangan gencatan senjata di Gaza. Akibat kekejaman rejim Zionis, angka kematian warga Palestin di semenanjung Gaza kini meningkat kepada 33,843 orang. Dalam tempoh 24 jam lepas, 46 warga Palestin dibunuh tentera negara haram Israel. 76,575 orang pula cedera sejak perang bermula 6 bulan lalu. Tentera Israel juga memberi amaran kepada penduduk Gaza untuk tidak kembali ke bahagian utara wilayah itu. Menurut media Palestin, 15 dron milik Israel mengebom sekumpulan penduduk di utara kamp pelarian Nusairat di tengah Gaza. Sekurang-kurangnya 2 penduduk terbunuh dan beberapa lagi cedera. Bot tentera laut Israel juga menembak puluhan penduduk Palestin yang cuba kembali ke rumah mereka di utara Gaza pada Isnin, menyebabkan 5 orang cedera. Di San Francisco, penunjuk perasaan pro-Palestin menyekat jambatan Golden Gate dan menghentikan sepenuhnya lalu lintas selama beberapa jam sebagai tanda solidariti kepada Palestin dan menentang perang Israel di Gaza. Menerusi rakaman udara, lalu lintas dilihat tidak bergerak di satu lorong, sementara lorong di arah lain kosong dengan kehadiran polis. Penunjuk perasaan memegang spanduk tertera tulisan "Hentikan Dunia untuk Gaza". Peronda Lebuh Raya California bagaimanapun maklumkan trafik di kedua-dua arah dibuka semula sebelum 12.30 tengah hari waktu tempatan. Protes diadakan ketika Presiden Joe Biden berdepan kritikan berterusan dari partinya sendiri susulan sokongan berterusan White House terhadap Israel. Presiden Palestin Mahmud Abbas mengumumkan pembentukan lembaga pengarah baru bagi dana pelaburan Palestin. Anggota lembaga dana termasuk Iyad Judah, Mahir Al-Masri, Muhammad Nasir, Tamir Bazari, Atif Alaunih, Muhammad Abu Ramadan, Ali Abu Dia, Lena Abu Hajlih dan Firas Malham. Dana yang ditubuhkan pada 2003 beroperasi sebagai syarikat pegangan saham awam yang berdaftar dengan Kementerian Ekonomi Negara. Ia memberi tumpuan kepada pelaburan dalam sektor utama termasuk tenaga, penjagaan kesihatan, telekomunikasi, ekonomi digital, industri, perdagangan, pertanian, hartanah dan pelancongan. Dana itu diwujudkan menerusi pemindahan aset yang sebelum ini diuruskan pihak berkuasa Palestin. Muhammad Mustafa berkhidmat sebagai pengurusinya dari Januari 2009 sehingga beliau ditugaskan pada 14 Mac sebagai Perdana Menteri Palestin. 20 aktivis dari Malaysia akan menyertai pelayaran misi kemanusiaan Freedom Flotilla Coalition FFC yang dijangka berlepas dari Istanbul, Turki hujung bulan ini. Pengurusi Humanitarian Care Malaysia ataupun MyCare, Datuk Seri Dr. Kamal Nasruddin Mustafa berkata kesemua mereka akan menyertai aktivis dari 30 negara berkumpul di Istanbul 18 April sebagai persiapan akhir misi yang dilakukan Brig the Siege of Gaza Freedom Flotilla. 3 kapal dijangka berlayar pada 28 April terdiri daripada 1 kapal kargo 5,000 tan dan 2 kapal penumpang yang boleh memuatkan 1,000 orang.
Kapal-kapal berkenaan akan membawa bantuan kemanusiaan yang mendesak seperti bantuan perubatan, pek makanan, pakaian, khemah pelindungan dan beberapa kenderaan termasuk 8 ambulans. Iran memberi amaran bahawa sebarang tindakan oleh Israel terhadap kepentingannya akan menerima tindak balas yang teruk. Perkara itu dinyatakan Menteri Luar Iran Hussein Amir-Abdullahian. عملیات نظامی ایران محدود بود. ما به کاخ سفید طی پیامی بامداد امروز اعلام کردیم که عملیات ما محدود و حد اقلی و با هدف دفاع مشروع و تنبیه رژیم اسرائیل صورت می‌گیرد. Timbalan Menteri Luar Iran Ali Bagheri Kani pula menambah jika terdapat sokongan terhadap rejim Zionis dalam konfrontasi yang berlaku, Iran juga akan menyerang negara itu dan kepentingannya. Dalam pada itu, loji nuklear Iran masih ditutup buat sementara waktu atas faktor keselamatan. Keputusan itu susulan risiko serangan peluru berpandu dan dron rejim Israel. Ketua Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA, Rafael Grossi berkata, pasukan pemeriksa IAEA diberitahu penutupan dilaksanakan sejak Ahad lepas. Rakyat Malaysia yang ingin ke Iran, Iraq, Jordan dan Lubnan dinasihat sentiasa peka dengan sebarang kemungkinan gangguan jadual penerbangan. Kenyataan Wisma Putra menyebut pengembara juga disaran merancang perjalanan dengan sewajarnya. Mereka juga diingatkan untuk terus berwaspada dan mematuhi arahan pihak berkuasa tempatan di negara berkenaan. Kenyataan turut menyebut adalah dijangkakan terdapat kemungkinan kelewatan penerbangan apabila operasi disambung semula secara berperingkat dan disesuaikan dengan protokol baharu. Nasihat dikeluarkan susulan kerajaan Iran, Iraq, Jordan dan Lubnan mengumumkan pembukaan semula ruang udara serta penyambungan operasi penerbangan di negara masing-masing. Qatar Airways telah menyambung semula penerbangannya yang dijadualkan ke Iran berikutan pembukaan semula lapangan terbang dan ruang udara negara itu. Menerusi kenyataan dimaklumkan penerbangan ke Iran termasuk 20 penerbangan seminggu ke 4 destinasi termasuk Tehran, Mashhad, Shiraz dan Isfahan telah disambung semula. Syarikat penerbangan Qatar menggantung penerbangannya ke Iran sejak Sabtu setelah Iran bertindak balas terhadap serangan Israel ke atas kemudahan diplomatik Iran di Syria dengan melancarkan serangan dron dan misil. Terdahulu, Iraqi Airlines juga mengumumkan akan menyambung penerbangannya ke Iran mulai Selasa. Operasi mencari dan menyelamat mangsa tanah runtuh di Kabupaten Tanah Toraja dekat Sulawesi Selatan tamat. Ketua Agensi Mencari dan Menyelamat Tempatan Maxianus Bekabel memaklumkan penamatan operasi berikutan penemuan 2 mangsa terakhir. Pasukan Mencari dan Menyelamat menemukan 2 mayat masing-masing seorang kanak-kanak berusia 3 tahun dan ibunya 43 tahun tidak jauh antara satu sama lain. Walaupun operasi mencari ditamatkan, pasukan penyelamat masih berada di lokasi sekiranya ada laporan orang hilang diterima daripada penduduk tempatan. Hujan lebat yang melanda 2 kampung pada Sabtu mengakibatkan 20 penduduk terkorban. 17 orang termasuk 9 pelajar sekolah terbunuh berikutan banjir besar di Oman. Jawatan Kuasa Pengurusan Kecemasan Kebangsaan melaporkan operasi mencari menyelamat diteruskan dengan air banjir memenuhi kawasan lembah dan jalan-jalan di wilayah Asy-Syarqiyah. Bencana itu berpunca daripada hujan lebat sejak beberapa hari lepas. Pasukan penyelamat terpaksa meredah jalan raya yang ditenggelami air untuk operasi mencari dan menyelamat. Hujan lebat terus berlaku di seluruh bahagian negara itu. Keadaan cuaca itu dijangka berterusan sehingga Rabu. Hujan lebat dan angin kuat pada Rabu menyebabkan kejadian banjir di jalan-jalan di Manama, Bahrain.
kenderaan terpaksa merendah air banjir beserta kejadian kilat. Di seluruh Asia, hujan lebat menyebabkan kekacauan dan kemusnahan di negara-negara seperti India, Pakistan, Afghanistan menyebabkan kecederaan dan kematian. Di Kazakhstan pula, lebih 111,000 orang dipindahkan dari rumah mereka sejak banjir yang disebabkan oleh pencairan ais dan salji. Sejumlah 111,194 orang telah diselamat dan dipindahkan dengan 39,222 orang daripadanya adalah kanak-kanak. Presiden Kazakhstan Kasim Jomart Tokayev berkata ini merupakan bencana alam paling teruk negara itu sejak 80 tahun lalu. Akibat banjir teruk dan keperluan untuk memperuntukkan sumber kewangan untuk usaha bantuan, Presiden pada 13 April mengumumkan pembatalan Forum Antarabangsa Astana yang dijadualkan pada 13 hingga 14 Jun tahun ini. Wilayah Kurgan dan Tyumen di Rusia juga diancam oleh banjir ketika ini dengan paras air mungkin naik ke paras tertinggi pernah direkodkan. Sungai Tobol yang biasanya beku pada November hingga April dengan paras air tinggi terjadi pada musim bunga. Sebuah helikopter terhempas di selatan Mexico City pada Ahad menyebabkan juruterbangnya dan 2 penumpang maut. Saksi mengatakan asap tebal dan tinggi naik ke udara dari kawasan kemalangan. Pihak berkuasa di Mexico City melaporkan pesawat persendirian itu jatuh ke atas sebuah bengkel kereta yang kosong bampiran kampus sebuah universiti. Bangunan bersejarah Bursa Saham Denmark di ibu negara Copenhagen terbakar. Bahagian atas menara bangunan itu yang terbakar runtuh pada Selasa. Polis telah menutup beberapa jalan dan kawasan sekitar bangunan itu. Asap tebal dan api yang marak dapat dilihat naik ke udara daripada dalam bangunan. Polis Copenhagen berkata kawasan itu akan ditutup dalam jangka masa tertentu. Punca kebakaran masih belum dapat dipastikan. Bangunan itu siap dibina pada 1625 dan antara bangunan tertua di sini. Bangunan itu sedang menjadi proses pengubahsuaian dan diliputi dengan kerangka besi. Beralih ke berita sukan Liga Perdana Inggeris, Chelsea semakin hampir kepada kelompok 6 teratas selepas mencatat kemenangan besar 6-0 ke atas Everton awal pagi tadi. Cole Palmer terus mempamer aksi konsisten apabila meledak 4 gol buat tuan rumah. Pemain England itu kini menyamai jumlah jaringan penyerang Manchester City Erling Haaland untuk senarai penjaring terbanyak Liga dengan 20 gol. Palmer melengkapkan hat-trick pada separuh masa pertama sebelum menambah gol keempatnya pada minit ke-64. Dua lagi gol The Blues dijaringkan Nicholas Jackson dan Alfie Gilchrist. Berbaki 7 perlawanan, Chelsea mengutip 47 mata di kedudukan ke-9 ketinggalan 3 mata di belakang Newcastle dan Manchester United, masing-masing di posisi ke-6 dan ke-7 Liga. Dunia 10 berakhir di sini. Dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.